Kenapa sebenarnya sangat penting tentang legasi ataupun sejarah kegemilangan untuk mana-mana kelab di Malaysia? Kalau kita lihat balik kepada sejarah kelab bola sepak di Sarawak ataupun kita spesifik kepada Sarawak FA, mereka mempunyai satu sejarah yang sangat gemilang, yang aku boleh katakan antara kuasa besar dalam Liga Bola Sepak di Malaysia tahun 90-an. Namun sayangnya, kisah sejarah ini tiada lagi disambung. Umpama terkubur begitu saja. Manakala tidak, kalau kita lihat kelab yang bertanding di Liga dalam Malaysia, untuk Liga Super kita ada Kuching City FC yang sudah semestinya akan mencipta legasi mereka sendiri. Kemudian kita lihat di Liga M3 ada kelab baru daripada Sarawak yang menyertainya, iaitu Macan FC, dan mereka juga akan mencipta sejarah dan kegemilangan untuk mereka sendiri. Namun sebenarnya apa kisah kegemilangan sejarah Sarawak terdahulu yang dikatakan kuasa besar untuk Liga Bola Sepak di Malaysia? Juara Piala FA 1992. Aku percaya rata-rata yang melihat video ini mungkin belum lagi lahir zaman itu, dan aku pun mungkin baru saja lahir. Namun perlawanan final untuk Piala FA waktu ketika itu diadakan di Stadium Negeri Sarawak pada tahun 1992 menentang Kuala Lumpur. Dan dikatakan penonton yang hadir dalam stadium itu sehingga 35,000. Bila kali terakhir kita melihat stadium sepenuh itu. Dan pasukan ketika itu dibimbing oleh Coach Awang Mahian. Aku rasa ramai yang kenal kisah Awang Mahian yang terjun ke Sungai Sarawak kalau tim Sarawak ni menang mana-mana pertandingan yang diadakan di Malaysia. Dan akhirnya mereka jadi juara. Mereka menang 2-1 ke atas Kuala Lumpur dengan gol yang dijaringkan oleh John Hunter dengan Muhammad Ramli, dan sekaligus menjulang piala yang pertama kalinya dalam sejarah Sarawak menyertai pertandingan di dalam Liga Malaysia. Final Piala FA 1996. Skuad kali ini dibimbing oleh Alan Vest, dan kita dapat lihat ada beberapa nama yang terkenal seperti Alistair Edward, Syamsurin, Afindi Julaihi, Mazlan Wahid. Dan dalam perlawanan kali itu Sarawak kalah menentang Kedah 1-0, di mana skuad Kedah waktu itu diberisi oleh pemain seperti Radhi Madin, Kamal Ali, Farouk Ismail dan yang lain yang tu pun aku tak ingat. Cumanya nak dikatakan lawan dalam final ni adalah perkara yang biasa buat Sarawak waktu ketika itu, yang menjadikannya kisah sejarah kegemilangan Sarawak ni makin rancak. Mereka jadi juara Liga M pada tahun 1997. Liga M kalau sekarang dikenali sebagai Liga Super lah, itu dia punya martabat. Dengan meraih 54 mata dalam 28 perlawanan, mereka menang 17, seri 3 kali dan kalah 8 kali. Mendahului pesaing utama iaitu Kedah tempat kedua dan Sabah tempat ketiga. Kau tengok betapa kuatnya pasukan dari Borneo waktu ketika itu. Dan waktu ketika itu kita ada pemain-pemain seperti Ali Sapi'i, Afindi Julaihi macam biasa, William Billy Bond, Zaidil Sakup, kembar Ramos dan Ramles Sari, Dahlan Matusen, dan adalah beberapa lagi nama pemain yang aku tidak sebut di dalam video ini. The best part kisah dalam kemenangan kali ini adalah mereka menjulang piala kertas ataupun piala kotak. Tiada piala yang sebenar dihantar dalam perlawanan kali ini. Macam lawak, tapi kalau zaman tu dah ada media sosial, aku rasa memang kena troll lah FAM waktu tu. Selang setahun lepas itu, mereka jadi juara Piala Sumbangsih 1998. Waktu itu Sarawak menjadi tuan rumah main dekat Stadium Negeri Sarawak menentang Selangor, yang aku boleh katakan rekod Selangor ketika itu. Mereka menang Piala Sumbangsih 1997, menang Piala FA, menang Piala Malaysia. So memang tim juara yang dihadapi oleh Sarawak ketika itu. Dengan skuad yang dibarisi oleh Azman Adnan, betul kita ada Zainal Abdul Hasan dan Abdul Hadi. Benda tu tak menggentarkan skuad Alan Vest. Dalam perlawanan kali itu kita dapat lihat Sarawak menang 3-1, di mana gol dijaringkan oleh Ramos Sari 2 gol dan Alistair Edward menjaringkan 1 gol. Final Piala Malaysia 1999. Dalam final kali ini aku lihat
macam mana Sarawak kalah ke atas Brunei. Sebelum perlawanan diadakan, mereka ada bertengkar dengan FAM lah. Sebab kedua-dua pasukan itu merupakan kelab daripada Borneo dan mereka demand nak bermain di mana-mana stadium di Borneo. Cumanya FAM bertegas nak suruh main dekat stadium Merdeka. Sebab risau kalau main dekat stadium di Sarawak ke di Brunei ke, takut tiada orang kan. Adik. Dan benda yang rare sekali aku baca ketika itu adalah Brunei waktu tu ada 2 orang pemain import, sedangkan Sarawak tiada, disebabkan oleh peraturan oleh FAM waktu ketika itu melarang penggunaan pemain import, dan akhirnya Sarawak kalah 2-1 dan 1 gol itu dijaringkan oleh Ramli Sari. Dan itu merupakan satu sejarah terakhir kelab daripada Brunei bermain di Liga Malaysia, dan selepas itu tak ada dah. Dan saat tewasnya Sarawak dalam final ketika itu merupakan satu titik kejatuhan yang merudum untuk skuad Sarawak yang pernah menjadi kuasa besar dalam Liga Malaysia. Baru mereka mula nak bangkit apabila menjadi juara Liga Perdana 2013. Di situ kita dapat lihat Sarawak menjadi juara untuk Liga Perdana tanpa kalah sebarang perlawanan. Di situ kita dapat lihat adanya Joseph Kalangti, ada Zamri Mosidi. Kemudian pemain import Saleh Basik, yang paling terkenal tu Guy Biwele. Waktu tu dah ada pemain kacukan iaitu Junior Esdal. Dan akhirnya sekarang kali terakhir kita melihat aksi Sarawak FA bermain di Liga Malaysia adalah sewaktu perlawanan playoff Liga Perdana menentang Kuching FA waktu ketika itu. Dan akhirnya mereka jatuh ke Liga M3 dan tidak lagi nampak kelibat Sarawak FA. Dan pada tahun 2020, untuk menyelamatkan keadaan Sarawak dan meneruskan lagi legasi yang sedia ada, Datuk Posa telah membeli Selangor United dan menjenamakannya semula kepada Sarawak United. Ya, pada awalnya semuanya indah. Jadi tempat kedua di Liga Perdana, bermain di Liga Super, jatuh ke Liga M3, dan akhirnya sekali lagi peristiwa yang sama, jatuh daripada Liga M3 dan tidak menyertai mana-mana pertandingan disebabkan terlalu banyak masalah yang sehinggakan tiada jalan penyelesaiannya. Dan aku sangat-sangat mengharapkan 2 kelab yang mewakili Sarawak ini, iaitu Kuching City dan Macan FC, agar mereka boleh belajar daripada kisah yang dialami oleh Sarawak FA, di mana kegemilangan itu tidak semestinya memastikan kita akan sentiasa berada di atas. Dan yang paling penting, buat peminat bola sepak di Sarawak, sokonglah mana-mana pasukan yang mewakili negeri kita. Sebab bukan kita yang nyokong, siapa lagi nak sokong?